Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khadaini birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah. Tuan-tuan sidang jamaah muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia izin inayahnya. Kita terus tekun menunaikan pengabdian kepadanya dan mencari keredaannya lagi, menyambung kembali kuliah maghrib kita membicarakan tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita petik daripada kitab tafsir Al-Munir oleh almarhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsir Al-Munirnya, ya. Dan kita masih lagi menyambung pada tafsir ayat 198 hingga 203 surah Al-Baqarah pada juzuk yang kedua ini, yang panjang lebar membicarakan hukum hakam berkaitan dengan ibadah haji. Pada siri yang lepas kita selesai tafsir ayat 198 hingga sebahagian daripada ayat 200. Jadi kita sambung lagi pada ayat sedikit ayat 200 itu dan ayat 201, 202, 203. Sebagai mengimbau kembali sebelum kita sambung pada muka surat dah di ujung 279 itu, firman Allah Subhanahu wa taala sebagai ulangan semula sebab lama kita tinggalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak menjadi kesalahan untuk kamu mencari kurniaan, yakni rezeki Allah, hasil daripada perniagaan daripada Tuhanmu. Semasa bila? Semasa mengerjakan haji. Fa idza afaqtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Tetapi apabila berlakunya kamu telah bertolak dari Arafah, dah berimpun di padang Arafah, kena bergerak. Jadi bila bergerak itu hendaklah berzikir, maka janganlah terus nak berniaga lagi. Berzikir kepada Allah, yakni beribadah di Al-Masy'ar Al-Haram, iaitu di Muzdalifah, menyebut nama-nama Allah. Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Bila berzikir menyebut nama Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepada kamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk golongan yang sesat. Sebelum itu tak tahu ibadah haji, ikut amalan jahiliah, ikut datuk nenek moyang. Sebab ibadah haji bermula daripada Nabi Ibrahim AS dalam tempoh yang panjang, sehinggalah bila Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul, baginda menerangkan semula syariat, maka mereka sudah mengamalkan amalan-amalan zaman jahiliah, antaranya ikut datuk nenek moyang. Jadi itu pada ayat 198, sambung 199, thumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Bila dah bertolak daripada Arafah, ya,
maka janganlah kamu di Muzdalifah saja, kamu kena berada di Arafah. Maka ketika itu pohonlah keampunan, tempat yang antara mujarab kita mohon doa, dimakbulkan doa di Arafah. Maka mohonlah keampunan, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi mereka ni dulu banyak minta hal dunia, tak minta hal akhirat. Lepas tu sambung pada ayat 200, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq. Ayat 200 ini membuktikan apa dia? Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji kamu, maka teruslah berzikir, menyebut nama Allah, mohon ampun. Tapi lain yang kamu sebut ketika itu, mereka ini ikut amalan datuk nenek, memuja-muja datuk nenek moyang mereka, menyatakan datuk nenek moyang mereka kaya-kaya. Bila berniaga kaya-kaya, cerita bab kaya lagi. Ini bab kita nak mohon akhirat. Bahkan mereka berdoa minta dunia saja. Apa yang mereka doa? Rabbana atina fid dunya. Mereka minta segala habuan dunia, kebaikan dunia, memang tak salah. Tapi tidak mereka minta bahagian akhirat. Lalu Allah tidak memberi apa-apa nikmat dan juga rahmat hari akhirat. Betul-betul engkau dapat dunia saja. Jadi kita minta dua-dua, dunia minta, akhirat pun minta. Maka sambung pada ayat 201. Ayat 201 itu, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ini yang doa kita baca selalu. Dan di antara mereka pula ada yang berdoa, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di hari akhirat, dan peliharalah kami dari siksaan neraka. Yang ini kita kena minta. Ini baru betul. Ini doa daripada Al-Quran. Jadi kita baca doa, biasa pun imam baca doa, penutup dia mesti ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu paling kurang. Kalau kita berdoa ni tak sompek lah, sibuk benar nak copek, lepas sembahyang salam-salam pun bangun terus mendabut. Maka paling ringkas kita boleh doa, pembukaan doa, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebab pembukaan doa itu memuji Allah, kemudian berselawat ke atas Nabi. Tak adalah kita tak puji Allah, tak adalah kita tidak berselawat kita. Tapi disebabkan tak sampai tadi, tahu kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah, kita hendak kebaikan di dunia ni. Apa saja kebaikan, kemenangan, kesejahteraan, kesihatan yang baik, hatta kalau nak kekayaan, kebaikan, kekayaan itu satu yang baik. Sebab bila kaya kita lebih mudah nak tolong orang, kita tak lupa pada Allah, kita bersedekah, kita tolong orang susah. Maka permohonan kaya itu kalau dapat, maknanya untuk kebaikan, silakanlah. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Akhirat pun kita hendak, terutama sekali pengampunan daripada Allah, tak hendak masuk neraka. Wa fil akhirati hasanah, kita nak kebaikan akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkan, hindarilah daripada adzabannar, azab neraka. Kita kena minta daripada terkena azab neraka, sebab kita tak tahu nasib kita. Saya dah bagus dah, hari-hari saya pergi masjid. Belum tentu. Ada kalanya kita masuk neraka bukan sebab hal ibadah kita yang tak betul, kita buat dengan betul, tapi rupanya hubungan kita sesama manusia, hubungan kita sebagai anak terhadap mak bapak, tak pernah minta ampun pun dengan mak bapak. Hubungan dengan kerabat, adik beradik, putus silaturahim, tak bermaafan.
mulai hari ni putus saudara kita. Saya sebagai Abang Long, kau jangan nak panggil saya Abang Long lagi. Putus saudara, tak payah jumpa. Amboi. Apakah kita yang menentukan hukum? Sedangkan Allah kata silaturahim ini wajib. Mungkin sebab itu, maka janganlah kita tinggalkan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan pada ayat 202 nanti kita tengok tafsirnya. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah orang-orang yang mendapat kebahagiaan. Dah Allah nyatakan, doa kita, permohonan kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Lalu Allah jawab pada ayat 202. Mereka yang berdoa seperti ini akan mendapat kebahagiaan daripada apa yang mereka usahakan. Sebab mereka usaha tadi nak kebaikan dunia dan mereka tak lupa pula dengan akhirat. Ya. Kemudian apabila Allah menyatakan mereka mendapat bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan perhitungan Allah ini sangat cepat. Ada perhitungan Allah ni dalam bentuk balasan serta merta. Ada yang ditangguhkan lewat sikit. Malah ada yang dimakbulkan doa bila di hari akhirat. Rupanya kebaikan dia dapat tu di syurga. Tak apalah, kita dapat masuk syurga. Sedangkan orang lain terhalang daripada masuk syurga. Dan pada akhir ayat 203, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Dan berzikirlah, maknanya ingat Allah, sebut Allah. Zikir itu selain daripada sebut Allah, kita baca Al-Quran pun menyebut Allah. Dalam beberapa hari tertentu semasa mengerjakan haji itu, sesiapa yang ingin segera berangkat. Berangkat maknanya dari Mina, sesudah 2 hari berada di Mina, maka tiada dosa baginya. Jadi maknanya penghapusan dosa itu bila kita buat ibadah haji sampai ke Mina. Dan sesiapa yang ingin menangguhkan keberangkatannya dari 2 hari itu, maka tidak ada dosa pula baginya. Apatah lagi bagi orang yang bertakwa, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa kamu akan dikumpulkan kepadanya. Itu penamatnya. Jadi kita tengok tafsir ini sambung pada ayat sebahagian ayat 201, 200, kemudian ayat 201, 202, 203 itu mulai tafsir pada hujung ayat muka surat 279. Dr. Wahbah Zuhaili sebelum itu telah menjelaskan amalan orang-orang jahiliyah ini yang berbangga dengan dan bermegah dengan kehebatan datuk nenek moyang walaupun mereka buat haji, sehingga mereka semasa buat haji itu menyebut-nyebut kepada jemaah haji, datuk nenek kami, datuk nenek kami, datuk nenek kami. Begitulah. Walaupun dari satu aspek kita pada hari ini tak salah kita mengkaji keturunan kita dan menyatakan kebaikan sebagai satu pedoman supaya kita juga jadi baik. Mungkin tuan-tuan juga keturunan pahlawan, mana kita tahu, kan? Tengok sampai sekarang macam jeneral aja agak atuk dulu panglima perang. Yo kot. Apa salahnya nak mengambil iktibar yang baik itu? Tetapi jangan bermegah-megah. Kau jangan main-main dengan saya ni, keturunan saya ni panglima perang, saya ni memang jenis berperang yo. Kira nak bertumbuk, dah tak kono pula. Kalau yo pun darah panglima, janganlah nak bertumbuk yo kojo. Meleraikan orang bertumbuk tu aduh agak elok . Jadi jangan salah guna bermegah. Jadi itu
yang disentuh oleh Dr. Abbas Zuhairi dalam tafsirnya pada ayat awal-awal itu, dan disambung lagi dengan riwayat menyatakan daripada kesan mereka ini bermegah-megah ni ditegur oleh Nabi. Maka ada riwayat daripada Al-Qaffal yang membawa riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertawaf dengan menaiki unta tunggangannya bernama Al-Qaswa. Ketika itulah. Sekarang tak dapat bawa unta depan Kaabah dah. Berjuta orang ditangkap di polis Saudi tu. Lah, dia kata apa pula bawa Jamal ni, kata turun, kata. Memang tak ada pun. Tetapi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi pun tidaklah tawaf depan Kaabah itu. Tapi ini adalah peristiwa Nabi masuk, iaitu Futuhal Makkah, dan menaiki unta di Kaabah ketika itu bukan mengerjakan haji, tapi memasuki semula Mekah selepas berhijrah. Jadi baginda pergi ke satu sudut Kaabah, dan ketika itu baginda dah memegang tongkatnya. Lalu baginda bertahmid memuji Allah. Maknanya selepas itu Nabi bersabda, amma ba'du ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kata Nabi, innallaha qad azhaba ankum hamiyatal jahiliyah, sesungguhnya Allah telah melepaskan kamu daripada budaya melampaunya jahiliyah, fanatiknya jahiliyah, melampaunya jahiliyah, wa tafakkukiha, dan juga perpecahannya. Maknanya orang Arab jahiliyah dulu ni memang bab berpecah belah ni dia gamar. Sikit-sikit perang, sikit-sikit perang. Ni satu bangsa. Arab jahiliyah ini satu bangsa Arab. Ada kabilah yang berbeza, bani dia berbeza, Bani Tamim, Bani Hashim, Bani Muttalib. Dia keturunan bani-bani dia tu berbeza, tapi bangsa Arabnya sama, cakap Arabnya sama. Lahjah aja ada beza, macam kita orang Melayu lah. Kan orang ni Sembilan kan ada dia punya dialek dia. Dia bercakap dengan orang Kelantan, kau tahu tak? Puasa porang tu sejoget sorang kata. Orang Kelantan tu dia rajak, wano demo pui sorang. Dia ingat pergi serang tu sorang. Istilah sama, istilah Melayu ni dialek negeri Sembilan. Kita serang tu istilah, toboh kita sorang. Orang Kelantan ingat sorang diri. Tapi satu perkataan rumpun keturunan bangsa Melayu, cuma dialek. Arab pun macam itu. Bahasa Arabnya sama, tapi bila dialek dia pada keturunan yang berbeza ni ada. Contohnya Rijal cakap Arab lelaki. Pada satu keadaan pula Rihal ni kita ingat Rihal tu Rihal pula. Ingatkan Rihal tu Rihal, tapi Rigal pun rajul, sama, lelaki juga. Jadi kalau orang tak faham Rigal apa Rigal ni, kalau disebut Rijal, kita tahu Rijal tu lelaki. Jadi maknanya begitulah orang Arab dulu ni, berpecah belah. Jadi kita pada hari ni pun orang Islam kita ni, Melayu dengan pelbagai dialek, kaum yang berbeza dari segi tempat, tetapi tidak kita ini berpecah belah sepatutnya. Kalau kita berpecah belah, maknanya kita meniru zaman jahiliyah yang akhirnya berpecah belah, tetapi dikuasai oleh musuh ketika itu, Yahudi. Jadi pada hari ini pun kalau orang Islam berpecah belah, yang menguasai kita Yahudi. Sekarang ni memang mereka berkuasa atas nama Zionis. Mereka menguasai ekonomi, mereka menguasai apa saja bidang teknologi. Segala kemajuan di dunia dikuasai oleh Zionis, Yahudi. Sehingga mata wang pun dengan menggunakan mata wang dolar Amerika.
Kita berdagang di dunia ini menggunakan dolar Amerika. Cuma Eropah sekarang ni dia guna euro dia. Sedangkan Islam ada mata wang dia sendiri, dinar. Satu ketika dulu perdagangan dikuasai oleh orang Islam dengan mata wang dinar. Dinar ni mata wang emas. Emas ini sangat tinggi nilai dia. Harga tu tak turun sangat, sentiasa tinggi. Jadi kalau mata wang dinar ini, kalau digunakan keuntungannya kepada orang Islam ini ialah mata wang ini payah nak turun. Tapi bila guna dolar Amerika, satu keadaan ekonomi Amerika teruk, nilai duit dia turun. Teruk kita punya duit kalau lagi turun. Sebab $1 dia sampai RM4 kita. Dia 1, kita 4. Ya. Jadi janganlah heran kalau dia $1 dia beli satu aiskrim, katalah $1 dia beli, nilai kita RM4. Apa nama aiskrim satu tu sampai RM4? Patutnya kita pun RM1 lah, tak dapat sebab nilai duit dia tinggi daripada kita. Tapi bila dia jatuh, kita pun merudum jatuh sebab kita bergantung dengan dolar. Tapi kalau kita pegang dunia ni dengan nilai dinar, tentulah kukuh nilai mata wang. Jadi jangan berpecah belah. Maka kita hari ini pun jangan berpecah belah. Kenapa kita nak berpecah belah sedangkan pegangan agamanya kita Islam, akidahnya sama, ahli sunnah wal jamaah. Buat apa kita ambil amalan Syiah? Buat apa ambil Khawarij? Buat apa ambil yang sesat tu? Ambil ahli sunnah wal jamaah. Kita pun tak bergaduh sesama mazhab, berbeza pendapat, bukan suruh bergaduh, tapi oleh kerana nak mengelakkan daripada berseteru, maka Malaysia ini secara umumnya pegang mazhab Syafi'i supaya mempermudahkan kita beramal, kita faham. Tapi bagi yang alim, dia tahu 4 mazhab, silakan. Dan ada ijtihad-ijtihad yang menggunakan mazhab lain. Kita Negeri Sembilan dalam hal solat Jumaat, hari ni solat Jumaat, mazhab Syafi'i solat Jumaat mesti 40 orang jemaah. Kalau tak cukup 40, dia tak sah buat solat Jumaat. Dia kena sambung dengan zuhur. Semasa saya bertugas di Sarawak, Sarawak menetapkan solat Jumaat mesti 40 orang. Jadi masa saya bertugas di Sibu ni, pergi ke masjid baca khutbah, jadi imam, penduduk Islam ramai, tapi yang datang sembahyang Jumaat 20 orang. Ya. Masih itulah. Mungkin sekarang dah berubah. Tu tahu 90-an dulu saya pergi. Sebab orang Islam pun minoriti di Sibu. Tetapi ketetapan pihak jawatan kuasa syarak di sana Sarawak mengatakan mazhab Syafi'i kita pegang 40 orang. Lepas sembahyang kalau tak cukup 40 orang Jumaat itu, bangun semula. Jadi saya lepas sembahyang Jumaat tu, sembahyang Jumaat juga, tapi dikira tidak sah, tak cukup 40 orang. Lepas tu Bilal pun Allahu Akbar, bangun sembahyang zuhur. Masa zaman almarhum Syekh Murtada jadi mufti, itu saya dengar penjelasan dia sendiri. Negeri Sembilan ni istimewa. Datuk Murtada ni dia alim. Kita tak menafikan mufti lain alim, tapi dia berani. Di Negeri Sembilan ni berlaku juga keadaan masjidnya tak cukup 40. Ya, masjid kampung-kampung tinggal orang tua ya. Anak-anak semua dah berlegar dekat Kuala Lumpur. Sampai satu masa tinggal berdua ya. Takkan orang rumah nak pergi sembahyang Jumaat. Atuk-atuk je pergi. Saya pernah sembahyang Jumaat di Sungai Jelutong, dalam Batu Kikir, Jambatan Basi tu, Sungai Jelutong. Botol-botol 20 orang. Saya masa tu ada urusan sampai Jumaat situ. Tambahlah, adalah lebih sikit 21. Tapi lepas khutbah sembahyang Jumaat, salam, zikir, doa, selesai. Jadi tentu heran, belajar mazhab Syafi'i tiba-tiba kita tak ikut. Maka ketika Syekh Murtada almarhum mempengerusikan jawatan kuasa fatwa, tok-tok alim ni bersidang semua ni, selesaikan hal solat Jumaat Negeri Sembilan. Maka keputusannya masa tu bukan keputusan dia seorang,
mantan mufti Datuk Yusof dalam tu, kan, Datuk Abdullah Sijang dalam tu. Dululah semua dah almarhum ni yang lama-lama ni. Akhirnya memutuskan Negeri Sembilan meraihkan semua mazhab. Lagi handal semua mazhab. Paling sedikit mazhab Hambali. Hambali ni 5 orang pun boleh sembahyang Jumaat. Maka apabila di Negeri Sembilan berlaku keadaan tidak cukup 40, dia fatwakan, maknanya ijtihad jawatankuasa syarak yang diumumkan oleh Datuk Murtada, kita tetap melaksanakan solat Jumaat secara tamam. Tak ada tambah dengan solat Zuhur. Memang berlaku sekarang. Memang berlaku. Di kampung-kampung. Bandar ni tak ada lah. Melimpah ruah. Sini takkan jumpa dah. Kurang 40 orang. Mustahil pada saya. Besok kalau dah siap pun, sampai kat jalan tu mau orang semayang, katakan. Sebab apa? Sebab bila siap besok lagi cantik. Lagi orang nak semayang pula kan. Ya, sebab nak lawan masjid Forest Height. Dah lawa dah tu cantik. Ini siap besok lagi cantik kata. Lagi ramai orang semayang. Alhamdulillah. Itu satu kebaikan. Tahniahlah kepada jawatankuasa Bertungku Lumui. Tapi bersabarlah sekarang ni, kan. Sekarang ni dia tengok apalah tahu bana dalam kemah macam zaman Arab tu. Tak apa sekarang. Esok siap besok. Kau berabut nak ke depan pula katakan. Ya. Jadi ini contoh. Ini contoh, maknanya Datuk Murtada masa itu memimpin jawatankuasa syarak ini supaya memudahkan. Yang ramai yang gemuk saja tu yang pencen-pencen, yang uzur, dah sembahyang 2 rakaat tu suruh sembahyang 4 rakaat lagi katakan. Dia punya apa merungutnya tu, daripada dia merungut dah tak ikhlas. Maka ada rasional dia. Ada rasional dia. Jadi tak adalah salah. Tak ada salah. Itu maknanya tak usah berkelahi dalam hal berbeza pendapat. Perkara furuk, perkara asas, dasar akidah, ya janganlah kita berbalah. Terima pakai. Pada dasar ibadah, solat fardu 5 waktu, janganlah pula ada yang nak bawa 3 waktu. Ya, itu tak betul lah. Baik. Nabi bila menyeru dalam sabdanya supaya melepaskan budaya melampau jahiliah dan berpecah ini, sehingga Nabi menyeru, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innaman nasu rajulani. Nabi kata sesungguhnya terdapat 2 jenis golongan manusia, birru taqiyun karim, iaitu orang-orang yang baik, yang bertakwa dan mulia, karim Allah, di sisi Allah. Jadi yang pertama golongan ni orang baik, bertakwa dan mulia di sisi Allah. Yang ini yang kita hendak ni. Kita jadi orang baik, lepas itu kita jadi orang yang bertakwa, dan kita mendapat satu tempat yang mulia di sisi Allah. Penting mulia di sisi Allah. Mulia di sisi manusia tidak kekal. Kalau kita dimuliakan oleh seseorang yang berkuasa, masa dia berkuasa, mulia kita. Dia tak berkuasa, tak ada orang apik dah. Tak ada orang apik lagi dah. Dulu masa berkuasa, kita lah abang besar, sila abang besar. Tapi bila orang lain berkuasa, dia dah jadi abang kecil. Abang kecil pun orang tak nak panggil. Jadi itu kemuliaan pada manusia itu sementara. Tetapi yang kita hendak kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau Nabi kata, fajirun syaqiyun hayyinun 'ala Allah. Siapa dia pula golongan kedua? Orang jahat, orang celaka, dan orang hina. Ni jahat ni kita tahulah, bila dia buat sesuatu perkara yang merosakkan orang lain, merosakkan diri dia, jahat. Macam mana syaitan tu kita jahat, merosakkan manusia, maka begitulah kita jangan jahat macam syaitan. Ya? Celaka. Disumpah laknat celaka.
Nabi tidak pernah menyumpah laknat kepada manusia. Dia beza dengan kita. Kita kalau dah musuh orang tu, tak ada yang elok dah. Cilako cilanat kau. Sampai kan jadi satu pepatah orang Melaka pula dah. Kan? Cilako cilanat kau. Orang sebut kan turun orang Melaka kan payah kita. Ya? Kenapa disumpah sampai macam tu, cilako cilanat? Itu kita. Tetapi Nabi tidak pernah. Sehingga kan musuh utama pun Abu Jahal, ya, ada 7 orang nama yang menjadi musuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diketuai oleh Abu Jahal, Utbah. Semua ni menginaya Nabi, menzalimi Nabi. Abu Jahal tu sampai nak bunuh Nabi, tapi dilindungi oleh Allah, tak berjaya, semua tak berjaya. Sehinggalah mereka bertempur di medan Badar. Apa Nabi buat terhadap 7 orang ni? Adakah Nabi pesan dengan sahabat-sahabat, Abu Jahal ni cilakon laknat manusia hampir? Dia tak cakap macam itu, tetapi dia berdoa kepada Allah dengan menyebut setiap nama. Wahai Allah, Abu Jahal bin Hisham, disebut 7 nama itu, aku serahkan kepadamu ya Allah keputusannya. Sebab apa? Dia memusuhi Nabi, menginaya Nabi, buat jahat dekat Nabi, macam-macam Nabi kena. Sehingga kan pernahlah najis unta diletakkan di kepala Nabi, Fatimah yang membuangnya. Kalau ikut kita, kalau kono macam tu, memang pantang datuk nenek moyang. Kita keluar perkataan kita, habah kau letak kepala saya tahi lembu, katakan. Tu dia, abah kau keluar. Itu kita. Nabi tetap sujud kepada Allah. Fatimah sambil menitis air mata buang, kenapalah ayah aku dibuat begini. Tetapi doa Nabi, sebut setiap nama tu. Sebut setiap nama tu dalam doanya. Kuserahkan kepadamu ya Allah keputusannya. Besok masa perang Badar itu Nabi melihat 7 itu bergelimpangan mati. Itu keputusan Allah. Itu keputusan Allah. Jadi kita hari ni pun tak dinafikan ada musuh kita. Tapi tak payahlah kita laknat cilako cilanat kau hampir sampai kita carut-carutkan. Mengadulah kita kepada Allah. Kita nak buat jahat dekat dia pun tak patutlah kita nak buat jahat. Kita pun tak terdaya nak melawan dia. Tetapi Nabi tidak putus berdoa, menyebut 7 nama tu. Kuserahkan kepadamu ya Allah keputusannya. 7 itu mati terbunuh bergelimpangan, yang mana dibunuh oleh sahabat. Maka tidak menjadi satu kesalahan kita musuh. Tapi musuh memang musuh betul lah. Jangan sikit berkelahi punya pasal, dia tergolakkan kita menyungkur turun tangga masjid tu, menyungkur jatuh, dia golakkan kita, kau menyungkur, kau katakan asah kau ni lambi, katakan. Maka kita pun istilah dia musuh, kita pun berdoa, ya Allah, ya tu kuserahkan keputusan. Tengok dia besok mati, langsung dia jajur cerita. Itulah golakkan saya, katakan. Terbongkang dia kata, bukanlah macam itu. Tetapi ini benar-benar musuh. Terutamanya musuh yang hendak menghancurkan Islam. Tak salah kita sebut. Kalau kita kata Benjamin Netanyahu itu ialah ketua segala yang zalim atas dunia ni, dalam doa kita, ya Allah, ya Tuhanku, kuserahkan nasib Benjamin Netanyahu kepadamu ya Allah. Tak apa. Kalau kita cilako cilanat dia pun tak jadi apa. Sudahnya tak jadi satu doa yang kita laknat dia. Yang berhak melaknat dia ialah Allah. Seperti mana Allah melaknat Firaun, seperti mana Allah melaknat anak Adam alaihissalam, Qabil, seperti mana Qarun yang dilaknat oleh Allah. Ini golongan manusia yang dilaknat oleh Allah. Allah saja berhak melaknat. Jadi kita tak nak jadi ini sabda Nabi ni. Jangan jadi yang pertama orang yang jahat, kedua celaka dan hina di sisi Allah. Lalu baginda pun thumma tala, dan Nabi membacakan ayat, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum.
Akhirnya Nabi bacakan satu ayat yang menyatakan bahawa wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya kami mencipta kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan. Adam dan Hawa berkahwin, melakukan hubungan persetubuhan, lahirlah anak. Ini perkembangan manusia melalui kelahiran. Adam saja dijadikan daripada tanah, Hawa saja daripada rusuk sebelah kiri Adam. Yang lain kita semua dilahirkan, termasuk Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tetapi tidak daripada benih air mani, sebab ibunya Maryam tidak kahwin dan tidak bersetubuh pun dengan orang lelaki. Tetapi Allah perintahkan malaikat Jibril tiupkan roh roh Isa alaihissalam ke dalam rahim perut Maryam. Dengan dia makan sebiji buah tamar, tersandar dia ke penatan. Lalu bila dia makan, maka ditiupkan roh Nabi Isa. Lalu malaikat pun menyampaikan pesanan kepada Maryam, engkau mengandungkan manusia yang mulia. Langsung Maryam ni lagi takut, bagaimana aku nak berdepan dengan manusia sedangkan aku tidak berkahwin? Pastilah aku akan dicemooh. Betul, Maryam dituduh berzina, melahirkan anak zina, sehinggalah Allah takdirkan Nabi Isa alaihissalam itu dikurniakan mukjizat berkata-kata semasa bayi. Wahai ibu, bawa aku dekat orang kampung. Dia bawa, ya. Wahai kaumi, wahai kaumku, kata Nabi Isa, inni rasulillah, sesungguhnya aku rasul Allah. Ibuku adalah seorang perempuan yang suci. Terkejut bau dengar budak bercakap. Bayi, kalau budak kecil yang dah boleh bercakap tu lain. Ni bayi yang baru lahir boleh bercakap. Itu mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Sebahagian kecil menerima itu sebagai satu kekuasaan Allah, lalu mereka mengimani bahawa Nabi Isa adalah Rasul. Tetapi akhirnya bila Nabi Isa alaihissalam itu dibunuh oleh orang Yahudi dengan cara disalib, tetapi Allah gantikan dengan lelaki Yahudi lain, lalu diangkat Nabi Isa itu ke langit. Dan akhirnya masyarakat Nasara ketika itu sesat sehingga mengatakan bahawa Nabi Isa itu anak Tuhan. Itu yang sesat tu batil. Jadi asal ajaran Nasara itu betul, Nasrani. Dia tak ada Kristian. Dah beratus-ratus tahun tu baru timbul Kristian, daripada pendeta-pendeta agama yang menamakan ajaran itu Kristian. Bukan Nabi Isa. Nabi Isa itu membawa ajaran Nasara dan dia bawa ajaran Islam sebenarnya sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suruh sembah Allah yang esa, suruh semayang, tapi syariat masa tu tak samalah. Jadi jangan kata bahawa ajaran Kristian itu dibawa oleh Nabi Isa. Tak ada. Dia tak sebut pun nama tu agama Kristian. Pendeta-pendeta agama dia yang kemudian beratus-ratus tahun selepas itu menamakan dengan nama Kristian. Tapi kalau kita cerita dengan orang Kristian, dia bangih lah. You mana tahu? Apa pasal cakap macam itu? Sebab dia dapat fakta yang tidak betul, ya. Itu boleh kajilah, kan? Baik. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ini, maknanya Allah jadikan kamu lelaki dan perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan berpuak-puak supaya kamu saling kenal mengenali. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Siapa yang jadikan kita ni berbangsa-bangsa? Kalau kita di Malaysia ni ada bangsa kita Melayu, Cina, India, bangsa Jawa, macam-macam keturunan bangsa manusia ni. Sebabnya Allah yang jadikan. Menasabahnya Allah jadikan Adam ini daripada 7 jenis tanah yang pelbagai warna. Maka tak heranlah bila kita lahir, manusia ni lahir pelbagai warna kulit. Janganlah kita bila kulit putih melepak, kita berbangga dengan kulit putih ni, sehingga orang yang gelap tu kita hina dia. Orang-orang Arab, dia suka bersyair. Abu Talib bapa saudara Nabi, sebagai pembesar pernah bersyair memuji orang yang berkulit putih. Orang Arab ada kulit putih, Nabi pun kulit putih.
Maka Abu Talib ni dia menyampaikan syair dia dengan bunyi, wajah yang berkulit putih ni, kata Abu Talib, seperti awan yang menurunkan air. Wah, maknanya berseri-seri betul bila awan menurunkan air, air hujan. Maknanya suci bersih orang kulit putih ni. Habis kita yang kulit tak putih ni, macam saya ni, tak putih ni, gelap ni, tak seumpama awan menurunkan hujan lah. Lepas itu Abu Talib kata lagi, ya, sesungguhnya mereka ini bila dah disirami air hujan, orang yang berwajah berkulit putih ini akan menjaga anak-anak yatim dan akan menjaga janda-janda. Tang mano pula tiba-tiba orang kulit putih ni dia lebih jaga janda. Belum tentu. Kan? Barangkali tuan-tuan yang kulit gelap ni lagi first class jaga janda, elok dia jaga. Lalu Nabi balas. Nabi balas dengan satu pedoman, sesungguhnya orang yang bersikap tamak. Nabi kata orang yang bersikap tamak, dia adalah maknanya orang yang penakut. Orang yang tamak ni akhirnya dia penakut. Dah buruk situ, tamak jadi penakut. Tak ada tamak jadi berani. Bila dia tamak, dia rampas hak orang lain. Bila dah rampas hak orang lain sampai masa orang tahu, dia dah takut. Dia pun lari. Lari nak menyuruk tan mano. Kan? Lari nak menyuruk tan mano. Kan? Macam 2-3 hari lah pasukan keselamatan kita ni nampaknya buat operasi kan. Ada warga-warga asing ni dah jadi jutawan. Bila disemak oleh immigration, semua lesen orang kita punya, semua lesen orang Malaysia punya. Tapi orang Malaysia ni dia tak nak buat nego tu dibagi dekat orang yang datang ni. Lesen tak hidup pun ada. Tapi dah kaya-kaya dah. Jadi orang pun bongih, orang pun bising kata kan. Dah kena serobu kata kan. Mano pernah operasi dalam bandar sampai 1,000 anggota pasukan keselamatan. Pam terap. 1,000 anggota. Kono cokau pun nak dokek 1,000. Oh memang seorang satu tangkap. Seorang tangkap seorang. Bawa ni, rifle bawa ni. Manolah nak lari sana sini tu. Tengok atas bumbung dah tunggu dah kata. Lari tembak kata. Menyerah ajalah. Ya. Jadi ini semua menunjukkan bahawa apabila kita bermula dengan batil, ada lesen, syarat lesen apa dia? Mana boleh bagi pada warga asing? Kalau nak bagi meniaga dekat orang lain pun rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia. Jadi itu dah undang-undang. Bila dah langgar undang-undang, jadi begitulah. Tengok dah 2-3 tempat dah kena serbu katakan. Ini moga-moga ada menjernihkan suasana keadaan ekonomi katakan. Nak beli minyak paket pun tak dapat. Upur dia kawal katakan. Minyak paket tak ada. Orang dia beli minyak paket berapa mau? 10 dia keluar. Jadi susah lah macam ni. Kita tanah air kita, tetapi seperti merempat di tanah air sendiri katakan. Jadi kita tak nak jadi orang seperti ini. Walaupun begitu, Allah jadikan berbangsa-bangsa, janganlah kita hina menghina. Tetapi Allah suruh berkenal-kenalan di antara satu sama lain untuk mencari kebaikan. Sebab itu kita di Malaysia ni makanan memang macam syurga dunia. Sebab makanan kita bukan makanan Melayu je. Zaman datuk nenek moyang kita zaman dulu ni tak ada roti canai. Pada saya tak ada roti canai. Yang ada lempeng. Tang mano adanya roti canai ni apabila pedagang-pedagang daripada India datang dan akhirnya dah jadi rakyat kita, roti canai dibawa oleh mereka. Rupa orang kita sudah jadi penggemar roti canai nombor 1. Kalau dia satu hari tak dapat roti canai, demam dia. Jadi kita sudah berkongsi pada makanan itu, menunjukkan berkongsi nak berkelahi buat apa. Dulu kita tak adalah tahu yang taufu. Tak ada kita tahu yang taufu ni. Kan? Mi kungfu ke, mi hailam ke,
Tak tahulah kita mi ni dulu ada ke tak ada, katakan. Sekarang ni mi Hailam lah, mi Cantonese lah, kan? Orang Melayu juga yang dah pandai buat. Kerana percampuran kita yang pelbagai bangsa ini akhirnya pada makanan itu boleh berkongsi. Ya, boleh berkongsi, boleh bertukar-tukar. Ya, akhirnya pada perkara-perkara yang bawa kebaikan ni silakanlah. Daripada kita berkelahi tak kesudah. Tetapi prinsip menghormati agama, berpegang kepada agama itu adalah keutamaan. Janganlah hina menghina dalam hal agama. Ya. Baik, sambung sikit lagi. Dah masuk isyak. Last sebelum kita berhenti sebab tak habis lagi. Ya. Last kali, ayuhan nas inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun. Sehinggalah kepada akhir, atau kama qala, kata Nabi, wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kamu adalah yang esa, asal usul bapa kamu, katakan, ya, adalah satu. Sesungguhnya tidak ada kelebihan bagi orang Arab ke atas yang bukan Arab. Tak ada kelebihan orang Arab ke atas kita orang Melayu. Tak ada kelebihan orang Arab ke atas orang Cina. Tak ada kelebihan orang Arab ke atas orang India. Tak ada. Ya? Dan tidak ada kelebihan bagi orang bukan Arab ke atas orang Arab. Orang Arab tak boleh kata mulia. Kami lebih mulia. Macam Yahudi kata dia bangsa pilihan Tuhan, orang lain semua hina. Tidak ada lebihnya yang putih ke atas hitam. Ingat tu, ini Nabi kata kalau dia berkulit putih, tak ada lebihnya kata orang kulit hitam. Tidak juga yang hitam itu ada kelebihan ke atas berkulit putih, melainkan takwa. Kalau dia berkulit hitam bertakwa, yang putih itu melakukan dosa, maka dia tidak mulia di sisi Allah. Yang berkulit hitam ini lebih mulia di sisi Allah. Sebab apa nilai ketakwaan? Apakah sudah kusampaikan pesanan ini kepada orang yang di Arafah itu? Maka akhirnya mereka menjawab apa yang Nabi sampaikan. Ya Rasulullah, kamu telah menyampaikannya kepada kami. Jadi saya sampaikan kembali apa yang Nabi telah sampaikan di padang Arafah dulu, pada haji wida', haji terakhir Nabi sebelum wafat, meninggalkan umatnya. Jadi begitulah kita pada hari ini. Maknanya dalam bab ibadah haji ini ada penekanan. Nabi mengubah mentaliti masyarakat Arab jahiliyah yang berbangga-bangga dengan keturunan supaya kembali kepada keimanan dan ketakwaan. Kerana yang mulia di sisi Allah ni dengan dasar ketakwaan, bukan kulit, bukan pangkat, bukan darjat, bukan harta. Tapi tak salah, carilah harta. Carilah harta. Selagi dia halal dan betul caranya, carilah. Dan berkongsilah dengan kita mengeluarkan zakat, bersedekah, supaya kita boleh maknanya hidup tolong menolong, dan akhirnya membawa kepada kebaikan. Baik, jadi masih panjang lagi tafsir ayat ini. Saya akan sambung pada siri yang akan datang, ya. Tapi rasanya jumpa tu tahun depan. Bunyi macam setahun, ya. Januari 2024, umur panjang. Kita jumpa tahun depan kan. Manalah tahu Januari esok ke ataupun sebelum puasa, tengok masjid kita cantik kan. Alhamdulillah, ya. Jadi dengan itu saya tangguhkan dulu kuliah yang baik anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sebarang kekurangan marilah sama-sama kita pohonkan keampunan daripadanya. Kita tutup dengan doa tasbih kafarah, bacaan daripada suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, al insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.